Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana mengikuti TV Minda Profesor Negara, dan pada hari ini kita meneruskan lagi sesi buah bicara kita berkenaan dengan tajuk iaitu pasca PKP 2.0, bagaimana situasi ekonomi dan sosial di negara kita. Dan Alhamdulillah pada petang ini kita bersama salah seorang profesor yang sering tampil di media masa yang berbicara berkenaan dengan isu-isu ekonomi yang tidak asing lagi, iaitu Datuk Seri Profesor Nur Azlan Ghazali daripada Profesor di Universiti Bahasa Malaysia. Selamat datang dan terima kasih telah kerana sudi bersama kita pada petang ini. Terima kasih. Jadi sebagai pembuka bicara, kita telah melihat dan mendengar data-data ekonomi daripada tahun 2020. Tahun di mana kita berdepan dengan masalah yang begitu teruk dari segi ekonomi. Dan ukuran yang biasa didedahkan kepada kita ialah berkenaan dengan GDP. Kalau tengok di peringkat ASEAN, kita diberitahu kita di peringkat pertengahan, yang di mana pertumbuhan kita untuk 2020 ni sekitar negatif 5.8 tak salah saya tadi. Dan banding dengan Singapura juga agak baik sikit iaitu 5.4. Di Indonesia berada di atas iaitu negatif 2.7 dan paling teruk ialah Filipina 9. Boleh beri gambaran sedikit berkenaan dengan pencapaian kita. Okey, terima kasih kerana dapat sekali lagi bersama dengan Dr. Sri dalam kita berbincang dalam konteks Majlis Profesor Negara. Bagi saya yang menariknya ialah kita hampir dah setahun, boleh kata setahun lah. Saya ingat anniversary, setahun COVID itu pada Januari yang lepas, dan kita telah melihat pelbagai episod-episod sepanjang tahun lepas. Kalau ditumpukan kepada pertumbuhan ekonomi yang baru dilaporkan bersekali dengan sukuan yang keempat 2020, Malaysia mencatat pertumbuhan minus 5.6. Jadi, dan betul Dr. Sri sebut bahawa contohnya di Indonesia jauh lebih rendah, malah di Vietnam positif 1 point something begitu. Jadi sebenarnya mungkin ada yang merasakan bahawa we are not managing our economy right contohnya. Tapi kita harus faham bahawa setiap kali berlaku krisis ekonomi, the nature of the crisis itu, maksudnya sifat-sifat krisis itu, jenisnya macam mana, dan juga struktur ekonomi negara itu akan menentukan. Saya ambil contoh, kenapa Indonesia tak jatuh teruk sangat? Indonesia ni penduduknya mungkin 300 juta lebih. Malaysia penduduknya 32 juta. Singapura lagi kecil lah. Jadi apa yang kita dapati ialah negara-negara yang keterbukaannya tinggi. Dalam konteks ini Singapura dan Malaysia relatively keterbukaannya tinggi. Maksudnya ekonomi kita amat banyak bergantung kepada prestasi antarabangsa, dan dalam konteks ekspor dan pelbagai lagi lah. Jadi obviously kita dapati bahawa negara-negara yang terbuka ni, bila mana dunia antarabangsa terhentak, dia akan terkesan. Sebab tu kita tengok umpamanya di China, mereka positif, I think, tapi rendah lah. Sebagai sebuah, walaupun negara lain boleh kata seluruh dunia negatif, secara umumnya negara-negara maju, China is positif. Positif, tetapi positif yang rendah begitu amat teruk sebenarnya bagi sebuah negara yang penduduk dia mencecah mungkin a billion. Pada tahun contohnya pada tahun 2008-2009, Singapura teruk lagi pada Malaysia, sebab krisis itu bukan saja global, tapi krisis itu global financial crisis. Jadi berarti sejauh mana dia memberi kesan ke atas sebuah negara, dia juga bergantung kepada the nature of the crisis dan juga struktur ekonomi dalam negara. Jadi kalau Indonesia memang confirm, domestic ekonomi dia pun besar. Malah ada yang kata Indonesia ni kalau seluruh rakyat Indonesia beli selipar pun dah mungkin cukup nak menjadikan dia positif. Jadi not country like Malaysia. Kita 32 juta penduduk dan ekonomi kita more than a trillion.
dan maybe half daripada itu adalah bergantung kepada sektor antarabangsa. So I think that is how we look at it. Dan pada saya lah, I mean of course tak ada siapa yang gembira kalau pertumbuhan negatif. In fact, kalau kata negatif ni sebenarnya bukan pertumbuhan, penguncupan. The right words itu penguncupan. Tetapi bagi saya satu yang dijangka, satu yang kita dalam strategi ini kita minimizekan negatif itu. Macam berniaga juga, kalau berniaga ni ada masa kita maximizekan keuntungan, tapi ada masa kita minimizekan kerugian. Jadi dalam kes ni bagi saya penumpuan ialah to minimize kesan-kesan negatif itu yang seharusnya menjadi keutamaan kepada kita. Sebagai penting. Dan kalaulah, that's why penting untuk memahami keadaan itu. I mean, kerajaan juga telah membelanjakan lebih daripada 300, I think about 315, more than 300 billion lah, termasuk yang terkini yang package permai itu, lebih kurang dalam 315 billion begitu. Kalau kerajaan tak belanja tu, bayangkan macam mana. Jadi berarti saya still menerima minus 5.6, but hopefully what's next adalah satu yang kita kena beri perhatian sesungguhnya. Dalam rangka banking rancangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan di beberapa fasa tahun 2020 itu, masuk penjana, prihatin dan sebagainya. Apa yang Tasri lihat yang berkesan, yang sampai kepada rakyat? Dia sebenarnya package bantuan kerajaan yang kita anggap langsung, maksudnya langsung ni secara fiskal, maksudnya injection daripada dana awam, because contoh macam moratorium, pengecualian cukai, yang semua tu dia bukan direct fiskal. Direct fiskal ni maksud saya ialah di mana kerajaan menyuntik daripada dana awam secara terus, dan lebih kurang dalam 45 bilion jumlahnya, lebih kurang begitu. Saya, I mean of course, kalau kita kata cukup tak cukup, kalau kita tanya seorang individu, pasti tak cukup. Saya rasa pun bukan peranan kerajaan nak memastikan kita dapat secukup-cukupnya seperti biasa, tetapi setidak-tidaknya dia boleh bagi breathing space, ruang untuk bernafas lah. Setidak-tidaknya begitu. Penting juga kita tahu bahawa separuh daripada jumlah yang saya sebut tadi, lebih kurang dalam 23 bilion, is a direct injection kepada isi rumah ataupun rakyat. Jadi berarti ini penting, because saya juga terlibat sedikit di Putrajaya. Unit di bawah Kementerian Kewangan Laksana, mereka bertanggungjawab untuk monitor tentang disbursement, maksudnya penyampaian package-package yang telah diumumkan. Dan laporan yang saya lihat menyatakan bahawa sekitar 20 juta rakyat Malaysia menerima tunai secara langsung daripada rakyat. Jadi kalau 32 juta penduduk, 20 juta ni jumlah yang besar. Dan bilangan syarikat sekitar 2.4 juta. Jadi bagi saya, we cannot create growth, tetapi kita boleh, apa yang telah dilaksanakan tertumpu kepada kumpulan-kumpulan yang benar-benar terjejas. Jadi kalau saya ingat dah, sebab saya terlibat dalam perbincangan-perbincangan ini, penumpuan terutamanya dia ada, kalau nak mudah tengok all the packages ni, dia sebenarnya ada 3 bahagian. Memang itu cara dikelaskan. Kelas yang pertama ialah rakyat, orangnya itu. Kelas yang kedua firma, dan penumpuan adalah kepada firma industri kecil dan sederhana. Dan yang ketiga adalah ekonomi secara keseluruhan. Jadi cara pelaporan dibuat pun basically dikelaskan kepada 3 ini. Jadi itu bagi saya, setidaknya I will say that luckily kita put some injection, I think berapa kali maksudnya selang every 2 months begitu. Saya ingat bermula dengan Tuan Mahathir pada bulan 2 sampai hujung bulan 2, kemudian bulan 3, kemudian selang beberapa bulan lagi. Jadi berarti dia datang berperingkat begitu.
Dan saya rasa itu merupakan satu daripada dimensi yang menyokong sedikit sebanyak aktiviti ekonomi yang ada on the ground. Biasa penguncupan atau pertumbuhan ekonomi GDP ini boleh dikaitkan dengan kadar pengangguran. Kalau statistik terbaru, sebab sebelum kita dengar dia kata 800,000 menganggur. Kalau yang terbaru yang tasik, dia begini. Ini saya kena betulkan. Kita kena betulkan. Terutama saya ahli ekonomi, we are professor, saya kena betulkan. Supaya orang mendapat takrifan yang betul. Dalam keadaan ekonomi yang baik, maksudnya normal years lah. Katalah kita ambil contohnya tahun-tahun yang tidak ada krisis, katakan. 2007 ataupun 2005 gitu kan. Secara purata, saya bagi purata. Ini saya ingat penting semua orang kena tahu. Sebab kadang-kadang bila orang dengar angka-angka ni dia terkejut. Secara purata, at all time akan ada 500,000 orang yang menganggur. Dalam bahasa ekonomi, dalam cara mentadbir ekonomi, 500,000 orang menganggur ni, kadar pengangguran lebih kurang 3%. Dan sebenarnya ini mungkin ramai rakyat yang tak tahu, susah nak faham. Tetapi dalam konteks ekonomi, 3% itu dianggap biasa, normal, natural. Maksudnya kalau orang kata dalam setahun saya ataupun dalam sebulan adalah 3 hari saya pening kepala kena makan Panadol, biasalah. Bukanlah kata satu yang parah. Jadi dalam konteks ekonomi, 500,000, saya bagi angka, maksudnya rule of thumb lah untuk orang faham. Dalam keadaan yang biasa, 500,000 itu kita panggil sebagai kadar pengangguran yang dianggap at full employment, which is good sebenarnya. Dia tak mungkin sampai kosong. Ekonomi tidak akan, kadar pengangguran tidak akan sampai kosong dan tidak sepatutnya sampai kosong. Sebab kalau dia dah turun daripada satu tahap, kita panggil ekonomi itu overheats. Maksudnya dia terlalu pantas, terlalu panas. Dia mungkin akan beri kesan kepada kadar inflasi pula. Jadi pegang itu dulu. 500,000 bilangan orang yang menganggur dan 3%. Ambil mudah lah gitu ya. Jadi berarti kalau kita gunakan itu sebagai standard amount, numbers, apa yang kita saksikan semenjak tahun lepas ialah peningkatan sekitar 200 ke 300,000 orang, which is peningkatan yang besar. Saya tak kata kecil, besar. Tetapi mungkin orang tengok dia kata yang dilakukan 4.8%. Dia nampak 4.8% tu dia rasa macam kecil. Tapi saya nak cuba go inside the box supaya orang lebih faham. Bagi saya, isu yang lebih penting bukan sahaja pengangguran. Sebab kalau pengangguran berarti kita tengok additional 1.8%. Maksudnya kalau tadi 500, sekarang 760,000, berarti meningkat 260,000. Itu penting. Dan remember, dalam jumlah ini ada satu kumpulan yang dianggap new entrants. Mereka ini kemungkinan baru masuk dalam tenaga buruh tahun ini. Yang maksudnya dia tamat pengajian, dia baru habis sekolah menengah, dan dia baru masuk dalam kategori itu. Jadi ini satu kategori. Sebenarnya ada satu kategori lagi yang saya nak bawa di sini, iaitu kategori orang yang telah pun bekerja. Ini sebab tu kadang-kadang orang keliru laporan-laporan ini. Orang yang bekerja maksudnya dia pecah pada dua belah. Orang yang sedang bekerja, katakanlah saya sedang bekerja di sebuah kilang ataupun di pasaraya umpamanya, ataupun saya cabin crew katakan, saya pilot katakan, saya baru saja berjumpa dengan semua wakil-wakil utama sektor penerbangan. Contoh yang penting untuk rakyat faham. Di kalangan orang yang bekerja, ada sekumpulan yang hilang pekerjaan. Maksudnya syarikat dia tutup, dia diberhentikan, dia hilang pekerjaan. Kalau per Kesor, dia punya number hilang pekerjaan ini lebih tahun lepas lebih kurang 107,000 orang. Tadi saya sebut apa, 160,000 kan? Meningkat kan lebih kurang kan? Berarti at the level of hilang pekerjaan yang seperti bagi tadi lebih kurang dalam 107,000 orang. Tapi ada lagi satu kategori yang kita risau, dia tidak menganggur, dia tidak hilang pekerjaan, tetapi
dalam bahasa ekonomi lah orang panggil dia underemployed. Maksudnya purata kalau dosen di Jabatan Perangkaan, dia anggap saya bersedia untuk bekerja 30 jam seminggu. Tetapi tidak ada permintaan, kedai tutup, tidak ada penerbangan, berarti saya tidak dapat bekerja seperti yang saya hendak. Itu kita panggil underemployed. Ini sebenarnya yang lebih merisaukan, kerana jumlah ini mereka tidak ada dalam daftar pengangguran. Mereka tidak hilang pekerjaan, tetapi pendapatan mereka terjejas. Jadi kalau saya ambil contoh yang paling mudah nak faham lah, paling mudah sangat. Kalau kita ambil dalam sektor penerbangan, kalau kita ambil let's say seorang juruterbang, pilot dan juga mungkin anak kapal, cabin crew, secara umumnya penggajian mereka banyak bergantung kepada allowances yang berpunca daripada kekerapan penerbangan. Jadi bila mana sektor antarabangsa ditutup, dan penerbangan antara maksudnya flights dibatalkan ataupun tidak ada kekurangan gitu, automatically pendapatan mereka yang allowances tu hilang. Jadi berarti kalau dulu mungkin pendapatan dia 7-8 ribu, hari ini tinggal 3 ribu. Tapi mungkinlah orang kata, oh 3 ribu tu banyak. Tapi kita kena ingat, kalau kita dah biasa dengan pendapatan 7 ribu, katalah pilot umpamanya, dia mungkin biasa dengan pendapatan 25 ribu sebulan. Pastinya kehidupan dia, komitmen dia beli rumah, dia mungkin ada 2 biji kereta, dia mungkin cara hidup dia, beberapa keperluan dia beranggapan 25 ribu. Jadi sekarang ni tiba-tiba pendapatan jadi 7 ribu. Jadi ini yang menjadi isu, kerana contohnya pinjaman nak kena dibayar. Dan sebab tu isu-isu moratorium ini datang gitu. Jadi bagi saya, kalau cakap tentang kesan krisis ini ke atas rakyat individu, dimensi ini yang perlu dilihat dengan lebih tepat. Ya, seperti ada beberapa kategori pekerjaan, pelancong misalnya, dan kita dengar beberapa persatuan yang terlibat dengan aktiviti pelancongan yang mengumumkan mereka menamatkan operasi secara tidak langsung. Ini antara sektor yang menyumbang pada pengangguran. Yes, right. Dan saya betul, which is true. Sektor-sektor yang terjejas teruk ataupun dia memang aktiviti dia very exposed kepada, bukan semua ekonomi aktiviti terdedah kepada COVID dengan tinggi. Ada setengah perniagaan memang amat terdedah. Contohnya kalau kita ambil, katakanlah kalaulah kita kendalikan tempat futsal, katakan, biasanya orang ramai kan, dia datang dekat-dekat main futsal, bergasak-gasak begitu. Jadi aktiviti dia itu tak salah, tetapi nature of activity itu berkait dengan COVID. Kalau dalam sektor pelancongan di Malaysia ini, hampir separuh daripada hasil pelancongan negara datang daripada pelancong luar negara. Bila kita tutup border kerana nak menangani masalah COVID. Takut nanti COVID menular masuk daripada luar negara. Jadi secara direct, rantaian yang melibatkan pelancong-pelancong luar negara ni sebenarnya bukan sahaja pemandu pelancong, dia bermula dengan airport. Airport sekarang lengang. Kalau kita ada kedai dekat airport, kita berniaga di airport, memang parah kita. Kemudian kemudian taksi. Hotel lah. Taksi dulu. Mungkin kemudian bab pelancongan, pergi ke hotel, pergi kepada pelancong, pemandu-pemandu pelancong, pergi all the way. Tak tahulah, saya tengok hujung tahun lepas kita dapat buka sikit kan. Saya dapat peluang lah pergi tengok, walaupun saya pun nak berehat juga. Tapi saya dapat tengok umpamanya dekat Langkawi yang kita tengok tempat halang datang tu kan. Kalau dahulu beratur nak naik bot tu 2 jam. Hari ini kita datang ada mungkin 100 bot tunggu kita. Terus naik. Jadi bila saya bercakap dengan pengendali bot ini sebagainya yang bawa orang pergi ke sungai di Kilim tu kan, it's a big loss. Dan some of them jangan ingat, some of them mungkin membuat pinjaman untuk beli let's say 20 bot untuk bawa pelancong. Tiba-tiba tidak ada. Jadi berarti ini kumpulan-kumpulan yang terjejas dengan teruk. Sebab tu bagi saya pun kebetulan ada perbincangan, in fact today saya ada perbincangan dengan beberapa pembentuk polisi lah. Saya merasakan bahawa setelah setahun perlu kita mengubah sedikit
maksudnya kita lebih bersasar kepada sektor-sektor ekonomi tertentu yang terjejas lebih teruk daripada beberapa sektor-sektor lain. Dalam kaitan tu, bila kita dengar syarikat-syarikat multinasional yang besar yang ada antara memindah kooperasi mereka daripada Malaysia dan tengok ada beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia misalnya dapat menarik beberapa syarikat gergasi antarabangsa. Timbul tanggapan adakah Malaysia telah kehilangan kompetitif dari segi FDI ini? Saya rasa banyak saya tengok perbincangan dan kadang-kadang dalam WhatsApp group dan juga dalam Facebook cerita-cerita yang menggusarkan tentang adakah Malaysia hilang competitiveness dia. Saya merasakan bahawa pertamanya banyak orang yang berbincang dalam konteks yang mungkin kadang-kadang memenuhi hasrat dia. Kalau hasrat dia nak tunjuk negara ni dah musnah, dia carilah yang keluar, yang masuk tak cerita. Pagi tadi saya dengar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri semasa pelancaran My Digital. Dia kata untuk cloud service provider CSP yang baru diumumkan pagi tadi, antara tiga saya dengar Amazon, Microsoft dan Google, if I'm not mistaken. Tiga. Itu giant tu. Itu besar. Jadi berarti ini syarikat IT gergasi dunia. Dan mereka menyatakan hasrat untuk beroperasi di Malaysia. Right. Jadi berarti ada juga cerita begini. Adakah cerita begini akan diwasapkan, ditularkan? Saya tidak mengatakan semuanya baik, tetapi kadang-kadang saya rasa terlalu sempit penerangan yang diberi. Saya bagi contoh, ini cerita pelaburan FDI ini memang saya tengok meruak-ruak kata tempat. Kena faham. Because saya ada berinteraksi dengan Persatuan Pelaburan, pelabur-pelabur AmCham daripada Amerika, daripada EU, daripada Jepun, dan saya ingat saya duduk dengan sebuah syarikat gergasi lah, saya tak boleh mungkin sebut nama ni, one to one dengan saya lebih kurang dalam 1 jam lebih. Sebab bagi saya dalam mengendalikan ekonomi krisis ni, kita kena bertenang sedikit. Kita kena memahami apa isu sebenarnya dan kita kena go on the ground. Sebab itu I think many know that saya ditugaskan untuk melihat aspek ini. Jadi kita buat banyak on the ground. Saya bercakap dengan Grab, saya bercakap dengan Panda, saya bercakap dengan Lazada, dengan Shopee secara terus. Jadi berbalik pada cerita tadi, ini semua syarikat gergasi yang telah beroperasi di Malaysia sekitar hampir 10-11 tahun. Dan kalau saya sebut memang semua orang tahulah syarikat ini. Dan they have investment di Johor, dan baru saja meningkatkan pelaburan berbilion lagi di Penang, di kawasan Batu Kawan. Jadi saya bertanya soalan-soalan tentang what do you think about Malaysian economy, what is your confidence dan sebagainya. What I can say is that ada masalah tetapi tidak menggambarkan bahawa hilang keyakinan terhadap Malaysia. Jadi kita kena be fair lah. Pertamanya dalam konteks pelaburan ini banyak juga, boleh saya terangkan, because saya ingat penting, ramai mungkin yang ikut perbincangan kita kan. Kita kena go to the facts. Mudah cerita, go to the facts. Look at the numbers. Pertama ialah pada tahun lepas adalah tahun krisis. Dan krisis ini krisis dunia. Jumlah, bayangkan gini, katakanlah kek ini adalah jumlah FDI pelaburan asing yang ada dalam dunia. Right? Jumlah ini telah mengecil. Maksudnya jumlah itu volumenya telah mengecil sebanyak 30 hingga 40%. Jadi yang tinggal mungkin kalau kita 30, 70 atau 60% yang tinggal. Tahun ini dijangka lagi 10 hingga 15%. Kecil lagi. Jadi bayangkan kalau begitu berarti kalau saya ambil mudah, saya bagi contoh yang mudah, kek FDI ini begitu, dah tahun ni potong separuh. Jadi keknya tinggal separuh.
orang yang nak FDI, negara-negara yang nak FDI ini juga banyak. Ya. Jadi berarti kita kena faham dalam suasana begitu persaingan juga semakin tinggi. Ya. Dan satu lagi yang saya harus ingat bahawa FDI ini bukanlah kita terus terima semuanya. Ada satu pelaburan besar nak masuk sebuah negeri dan jumlahnya besar. Kalau kita fikir nak nombor FBI yang besar, kita mungkin terus terima. Tapi kemudian saya dapat maklum, saya tahu bahawa pelaburan ini pelaburan yang tidak boleh masuk negara lain, yang pelaburan ini merosakkan alam sekitar. Jadi kita tak mahu for the sake of datang untuk nampak nombor FBI yang besar, tetapi tidak bersesuaian dengan aspirasi kita. Kalau kata begini, sebuah syarikat multinasional masuk, dia kata saya nak syarat untuk masuk, saya perlukan kebenaran untuk bawa 10,000 pekerja asing. Patut kita terima? Dapat cerita tolak. Mungkin kita kata, yang dah ada pun ramai, nak bawa lagi. Jadi mungkin, jadi ini penting. Jumlah pelaburan ini, saya mohon kita sedar, bukan perbincangan ini detail di kalangan orang yang terlibat dalam konteks pelaburan. Kita panggil sebagai National Investment Aspiration. Maksudnya, contoh apa aspirasi kita? Kita berkehendakkan pelaburan yang berkualiti tinggi. Kita berkehendakkan pelaburan yang menghasilkan pekerjaan yang kemahirannya lebih tinggi. Ya, kita nak pelaburan yang boleh menyokong industri-industri yang kita target, yang memang dalam aspirasi kita. Ya, jadi kita ada beberapa kriteria. Jadi berarti pelaburan yang katakan saya beri contoh 1 billion dengan 500 million, jumlah 1 billion ni besar. Tetapi bila kita nilai sifat-sifat tadi, mungkin yang ini lebih bernilai. Jadi kita be careful. Bagi saya, 1-2 syarikat bukanlah berbondong-bondong. Sebenarnya fenomena FDI, beberapa FDI keluar masuk ni juga adalah satu part of the dynamic of it. Dan kadang-kadang bukanlah semuanya. Jadi saya cuba baca, because saya ingat MIDA ada keluarkan pekeliling memperincikan siapa yang keluar, siapa dia masuk, kenapa dia keluar. Dan bila kata Sony itu bukan semua Sony Indonesia keluar, tak begitu. Dia ada banyak. Jadi berarti di peringkat FDI pun mereka menyusun atur balik. Jadi ini istilah dipanggil reshoring. Maksudnya satu fenomena yang dipelajari ataupun yang berlaku pada tahun 2020 ialah proses globalisasi ataupun penyusunan rantaian nilai supply chain itu, yang hari itu kebanyakannya terlalu tertumpu di negara-negara tertentu, sekarang ini dinilai semula. Jadi berarti naturally kita akan lihat akan berlaku beberapa perubahan. Tapi kita kena berwaspada jugalah. Walaupun saya kata begini, kita tak mahu kalau dia keluar berbondong-bondong menampakkan bahawa this a serious issue, itu kita kena alam. So kita have to be careful. Cumanya not to the point mengatakan bahawa kita hilang keyakinan secara mutlak. Saya will object that. Dan kalau dilihat aliran masuk pelaburan asing, masih masuk. Yang banyak yang dengar yang jatuh 60% itu sebenarnya nilai bersih. Jadi berarti macam inilah. Pendapatan saya meningkat, katalah 50%, tapi saya bagi kepada anak saya 20%. Jadi orang mungkin kata, pendapatan you naik 30% je, bukan 50%. Tapi sebenarnya within the circle lagi. Jadi ada juga bentuk, kena faham ini minta maaf saya kena tengah. Sebab saya merasakan kadang-kadang bila maklumat itu tidak diperjelaskan dengan betul. Dalam FDI ni, saya beri contoh katakanlah sebuah syarikat A daripada Amerika, dia berada di Malaysia, FDI. Dan dia juga mempunyai entity dia, parent company dia di San Francisco katakan. Ya. Dia juga di kalangan perniagaan ni, dia berhutang ni. Dia sama dia ni, dia dianggap entity yang berbeza. Bila mana katakanlah San Francisco ni having problem, we need more money katakan. This guy will pay more. Bila dia pay tu, dalam angka dia nampak seperti FDI keluar. Sebenarnya bukan. Sebenarnya ialah pembayaran semula hutang oleh FDI di Malaysia kepada parent dia
di San Francisco. Jadi itu adalah urusan company. Itu bukan sebab dia hilang keyakinan di Malaysia. Jadi kalau nak tengok dalam data lah, data bank negara tu ada. Dia pecah-pecahkan kategori yang bila keluar itu keluar macam mana. Contohnya saya keluar bayar hutang ke, saya keluar bagi kepada anak saya ke, saya keluar bagi kepada pak saudara saya ke. Macam yang mana satu sebenarnya. Jadi bagi saya kalau nak lebih tepat lah, terutama those yang berminat dengan FDI lah, data ini ada dalam laporan balance of payment bank negara. Pergi tengok situ dan tafsirkan dengan betul supaya kita membuat keputusan yang tepat lah. Ya, FDI kita tahu dia macam burung terbang, dia boleh pindah ke mana-mana. Dia boleh pindah mana? Bagi sebuah negara yang mau maju seperti Jepun, Korea tunjukkan, yang penting ialah DDI itu, Domestic investment. Kalau Tan Sri dapat ceritakan, adakah dalam konteks pandemik kita sekarang ada peningkatan penurunan ke? Ini menarik. Thank you Tan Sri. You are ahead than me lah bawa tajuk ni. Pertama sekali, setiap tahun, ini banyak orang tak tahu sebab kita di Malaysia ni, minta maaf, kita di Malaysia ni kalau bahasa kasar saya kata suka cakap pasal mata biru. Kalau maksudnya kalau pelaburan tu datang daripada brand yang besar-besar tu dalam luar negara ni hebat belaka lah. Yang dalam negara ni semua busuk belaka begitu. Ini ada satu penyakit orang Malaysia ni. Dia yang dalam negara semua tak betul belaka. Ya? Sebenarnya setiap tahun, let's kita cakap tentang jumlah dulu. Kalau untuk yang mana yang bukan ahli ekonomi lah, saya mudah itu. Satu FDI yang selalu kita dengar, maksudnya pelaburan asing masuk negara. Dia melabur dalam negara. Satu yang Dr. Asir sebut DDI, domestic. Maksudnya kita orang Malaysia melabur dalam negara kita. Jadi bila kita ambil jumlah pelaburan, dia boleh pecah pada dua ni. Every year, jumlah DDI lebih besar daripada FDI. Every year. Bukan masa krisis saja. Memang selama ini pun jumlah pelaburan dalam negara lebih besar. Tapi of course ada isu kualiti pelaburan. Kita ada juga satu lagi, dia panggil DIA, Domestic Investment Abroad. Katalah syarikat Gergasi Malaysia melabur di Indonesia ataupun melabur di negara di Afrika katakan. Itu adalah pelaburan Malaysia. Maksudnya pada dia orang itu FDI lah. Pada kita Domestic Investment Abroad. Jadi kalau saya melihat dalam konteks kemajuan sebuah negara, walaupun kita ni negara-negara yang membangun, minta maaf to say, we are a nation that was once colonized, dijajah. Kita punya tanggapan terhadap asing ni sebenarnya kadang-kadang terlalu tinggi. Saya tengok ada beberapa kadang-kadang di universiti juga lah. Bila kata profesor daripada universiti ni, wow, hebat, distinguished kita panggil. Tapi universiti itu sebab nama dia mungkin bunyinya labra, bunyinya macam Mak Saleh sikit kan. Sebenarnya universiti itu kadang-kadang mungkin teruk pada Universiti Malaysia Kelantan. Sayang nama dia bukan Universiti Malaysia Perlis mungkin. Tapi sebab nama dia Griffith, nama dia Newcastle. Newcastle tu kota baru. Ya, jadi berarti some of this university ranking dia jauh belakang Malaysia. Jadi sebenarnya kita telah ada keupayaan. I'm not saying that all of them are bad, but I must say that there are many of our capabilities yang sebenarnya juga hebat. Ya, pelabur-pelabur dalam negara, domestic investment, ya. Baru-baru ini saya dapat berpeluang duduk dengan MDEC dan kami berbincang tentang the digital economy, gig economy itu so-called lah, ya. Dan bila kami dilaporkan tentang domestic digital players, wow, saya dengar hebat. These are Malaysians. You can go to MDEC, you can see the names. I mean, I don't want to promote names here lah. Tetapi terdapat banyak juga pelabur-pelabur yang paksinya Malaysia, orangnya pun orang Malaysia, sama ada bangsa apa tak kisahlah, Cina, Melayu, India semua ada. Dan mereka juga beroperasi di luar negara. Jadi berarti this a great investment. Saya nak bawa, saya pernah berpeluang lah. There's an economist by the name of Danny Roderick. Danny Roderick ni scholars lah yang hebat. Dia dekat Kennedy School dekat Harvard.
Saya nak cari petikan, tapi saya ingat, saya confident ini petikan dia. Dia mengatakan bahawa no country can be great by FDI. No country can be great by FDI. Let's be very open and frank about this. And a country can only be great bila mana dia punya domestic industry players itu yang kuat. Homegrown, termasuk juga talent. Ya, kita betul ada negara down south sana dia panggil semua orang luar negara datang negara dia. Tapi macam Dr. Syed kata lah, they can go back anytime. They can hold your throats. Maksudnya, I want this, you don't give me, I cabut. Well, jadi saya tidak kata kita tidak mahu FDI. We can welcome FDI. FDI ini ada kekuatan-kekuatannya tersendiri. Of course, secara umum, not all, secara umum membawa teknologi yang lebih baik. Tetapi saya nak caution, because I know few big brands are here not bawa teknologi. Jadi adakah tawaran kita sebab kita boleh bawa pekerja luar negara, pekerja asing yang kosnya murah? Malaysia should not offer this kind of investment bagi saya. Jadi kalau ada syarikat multinational yang kata saya nak pergi ke Vietnam, sebab apa? Sebab kalau you tak boleh bagi saya pekerja asing 15,000 yang murah, saya nak pergi Vietnam. Kalau saya, please go down. I mean, we cannot. Kita sebuah negara yang telah merdeka 60 tahun lebih, kita ada kekuatan tempatan kita. Universiti kita hebat, kita ada kepakaran industri yang hebat. Not all, kita ada lebih kurang dalam, kalau dalam workforce kita lebih kurang dalam mungkin, saya ingat 27-28% yang dianggap tertiary. Tak apalah, kalau kita boleh tinggi lagi bagus. Tetapi saya rasa ini yang saya pelajari pada krisis ini. Krisis ini juga menyedarkan kita bahawa selagi dalam negara kita punya tak kuat, we are at risk. Jadi penting bagi kita, sebab itu kadang-kadang saya kata kek FDI dah makin kecil. Dan dalam kek itu pula bukan semua FDI kita nak. Sebab setengah-setengahnya dia nak cari tempat yang murah. Malaysia tawaran bukan murah lagi. Jadi berarti yes, you still want to compete to get some of them. Tetapi bagi saya, this is the time untuk kita bagi. Mungkin kalau dulu red carpet kita kepada FDI, boleh tak hari ini kita bentang red carpet kita kepada DDI, domestic industry ataupun domestic investment, industry players. Saya ada berjumpa dengan 5-6 syarikat anak muda sekitar umur 47-50 tahun gitu, muda lah dah kata. You know? Dan dia menyatakan pada saya bahawa dia punya clients di luar negara. Dan bila dia nak beroperasi dalam negara, berharapkan, dan masalahnya the Malaysian themselves tidak yakin pada mereka. Maaf to say, some of them are GLCs yang hendakkan stability. Jadi berarti kalau kita nak jadi sebuah negara maju, kita tidak ada platform untuk orang panggil test bed, maksudnya untuk kita pilot sesuatu usaha. You know, this is not right. Jadi this company, ini a real company. Dia in oil and gas sector. Basically mungkin bukanlah syarikat gergasi besar, tapi I mean they went abroad, they serve country abroad, they have their own technology. Tetapi kalau di negara kita tidak bagi so-called the right red carpet for them. Bagi saya red carpet ni janganlah salah faham. Maksud saya bukanlah red carpet itu bentang siapa saja, merit tetap ada. Jadi kalau kita beri satu penumpuan sepenuhnya kepada membangunkan domestic direct investment kita, and take part of that. Bagi saya kalau itu matlamatnya, I'm willing to see slightly less FDI, but with the target that DDI kita, pelabur dalam negara kita ni makin kuat. Di Malaysia ada satu kumpulan syarikat yang dikenali sebagai mid-tier. Ini saya nak terang juga. Di bawah Matre ada sekumpulan syarikat yang dipanggil sebagai mid-tier. Mereka ini adalah dulunya SME. Meningkat, dan secara umumnya mungkin 40, 50, 60% pendapatan mereka sekarang ni datang daripada luar negara. Meaning that they are very successful company. They play abroad, maksudnya they already started their operation and sell in the global market. These are mid-tiers. Dia bukan MNC, dia mid-tier, dia masih dalam Malaysia. These are the group of company yang kita kena support. We want to see giants from Malaysia. Adakah
Tasri lihat kerajaan kita mempunyai prioriti untuk strengthen lagi dalam DDI, terutama area tertentu. Saya bagi contoh, saya tengok Tasri sebut tadi pasal penerimaan. Dan saya ada pengalaman dengan satu company yang engineering base di Malaysia. Ya. Tetapi dia terpaksa patentkan produk dia tu di UK. Sebab penerimaan masyarakat, kalau produk tempatan, mentaliti dia Tasri sebut tadi tu rendah. Saya rasa isu ni, minta maaf saya, isu ni bukan isu ekonomik saja. Isu ni adalah isu perceptions, isu budaya, isu minta maaf saya, mentality, dan juga kemungkinan lah, minta maaf, kemungkinan negara-negara yang pernah dijajah dia ada sikap macam ni. Hari ni kita dengar banyak cerita kecoh tentang cakap orang putih ni, cakap bahasa Inggeris betul tak betul ni. Jadi kita tak pernah kecoh tentang bahasa Melayu betul tak betul. Oh, bahasa Inggeris satu perkataan tak betul, satu negara bincang. Dalam konteks itu juga mungkin Tasri boleh sentuh kajian dibuat oleh orang luar, kita angkat macam UNICEF misalnya. Ya. Kajian dibuat oleh penyidik tempatan ni, korang beri perhatian. Ya. Kalaupun kita tahu riset-riset itu menumpu pada aspek ini yang UNICEF yang baru diumumkan tentang The Age, kajian tu memang merata-kata dengan orang di Malaysia ni, dia pertama sekali lagi ada mungkin era baharu jugalah. Saya pun kita menerima bahawa dunia komunikasi lebih terbuka, social media kita lebih terbuka, tapi orang Malaysia secara umumnya dia suka baca tajuk. Tajuk tu yang lebih penting daripada isi. Jadi kalau tajuk tu menikam, memang tajuk tu akan pergi mengata-kata lah. Jadi ini kena careful lah, minta maaf. Ini era social media. Saya rasa mungkin hari demi hari rakyat Malaysia pun akan lebih belajar lah bagaimana nak memahami. Because kadang-kadang bahaya. Macam baru ni saya ingat, minta maaf saya, UNICEF tu, tak salah saya dia kata kadar kemiskinan telah meningkat berapa kali ganda kepada 16%. 15-16% gitu. Saya boleh cek, tapi I know that tajuk yang keluarnya begitu. Hingga kan ada yang mengatakan selama ini EPU ataupun sektor ekonomi tipu kita. Kata kadar kemiskinan kita ni 5.6% begitu. Macam mana ni? UNICEF ni, Badan Antarabangsa kata 16-15%. Tapi orang tanya tak kajian dia apa? Yang dia laporkan ialah kadar kemiskinan di kalangan yang dah memang miskin. Ini be careful. Saya boleh tunjuk bukti dia. Sampel kajian dia purata, seingat saya ada dalam telefon tapi saya tak mahu buka telefon lah. Purata seingat saya, sampel kajian dia ialah isi rumah pendapatan purata RM1,560 sebulan. 1,560 ini kadar kemiskinan garisan di Malaysia sekarang ni 2,208. 1,500 ni dah menghampiri miskin tegar. Itulah kumpulan yang dia buat kajian. Jadi kita masuk hospital nak tahu apa orang sakit. Jadi macam itu saya kata tadi, kita ataupun kita pergi ke banduan, kita pergi ke penjara, kita buat kajian berapa ramai yang tidak pernah buat kesalahan. Ataupun pergi hospital, kita buat survey, berapa ramai daripada tuan-tuan yang sakit. Jawapannya kita dah tahu. Ini minta maaf tu saya, ini kajian UNICEF yang dibuat ni kena baca betul-betul. Of course pihak UNICEF kata kami dah laporkan, tapi media sensasikan. Saya tanya kepada UNICEF, do you please help us to explain the truth? Because apa yang dilaporkan, saya bagi contoh sampel itu pertama saya rasa tak sampai dalam 500, dan sampel itu ialah di kawasan perumahan rakyat miskin di bandar. Purata sampel itu pendapatannya 1,500 sebulan. 1,500 ni tak datang COVID pun dah miskin. Jadi orang ni lah ditanya, sekarang ni awak makin miskin ke? Of course lah, sebab orang ni pun dia mungkin sebelum ini pun tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sedangkan dia duduk rumah di BKL yang dibantu oleh kerajaan. Dan saya tambah lagi sebab The Age, laporan ini kena careful. Laporan ini juga sampel dia ialah ketua isi rumah OKU, ibu tunggal, purata saiz family 4 hingga 5. Cuba bayangkan,
you buat kajian, you himpun 500 orang dalam kategori ini dan you bertanya mereka hari ini selepas kita berhadapan dengan krisis COVID ni. Bukan saja tadi saya kata cabin crew, pilot, engineer pun ada masalah. Lagikan kumpulan ini. Jadi berarti bagi saya begini, saya akan mengambil laporan-laporan ini dalam konteks it's okay kalau UNICEF nak buat memahami kumpulan-kumpulan miskin yang begitu orang kata apa vulnerable. Ya? Jadi maksudnya kalau gelas ni dah retak, sikit detik dia lerai. Jadi ini keluarga-keluarga yang dianggap begitu sifat dia. Jadi berarti bila keluar tajuk mengatakan pendapatan telah jatuh sebanyak 50% dan mereka hidup, betul, mereka memang kumpulan yang susah. Saya tidak menolak kewujudan kumpulan ini. Tidak menolak. Tetapi saya menolak bahawa ini adalah gambaran keseluruhan negara kita. Ini kadang-kadang cerita-cerita ekonomi yang keluar ni dia baca tajuk aja tu. Ini yang jadi masalah. Ini saya cakap dengan kadang-kadang ada beberapa rakan-rakan yang daripada luar negara lah yang kata so bad, your country so bad. Saya kata I live in America for 15 years. I went to New York. I see your skyscrapers, maksudnya bangunan tinggi-tinggi tu. But I also went to South Carolina. Dan saya pernah masuk kepada kampung-kampung ghetto yang terlalu daif miskin. Di Pennsylvania, bunyi sedap kan, Pennsylvania. Tetapi ada pekan-pekan dan kampung mereka bukan saja miskin. Kita nak bawa kereta masuk lalu pekan pun takut. Takut. Seolah-olah macam baru lepas perang, macam perang gitu. Saya kata kadang-kadang kita lebih miskin pada Semanggul. Semanggul tak miskin. Ada orang hidup selesa. Jadi, sometimes kita ni terlalu cepat sangat menidakkan beberapa kejayaan kita. Bagi saya nak mengajaklah, to me, be fair kepada keadaan yang sebenarnya. Kita ada masalah, kita tak nafikan, kita ada miskin tegar dan kita perlu tangani. Dan but it is not a conclusive the entire Malaysia is what yang dilaporkan oleh UNICEF. Kajian itu bersifat makro targeting dan boleh menjadi apa kita kata memberi ataupun fake information kepada rakyat. Dan dalam konteks ini juga orang kita sendiri pun ada mengatakan kita lihat dan kita dengar apabila mereka mengkritik pakej rancangan ekonomi dan dasar-dasar pemulihan dilakukan sekarang ni, ada yang menidakkan yang kerajaan ini memberi bantuan mengangkat golongan yang susah dan melontarkan kata-kata yang mengatakan kita takut pada golongan yang maha kaya. Contohnya yang lain aktiviti ekonomi, kedai gunting, nama dia ditutup, tapi kilang yang besar-besar dibenarkan beroperasi. Saya ingat dalam cara kita menangani dalam konteks kita meletakkan syarat-syarat keutamaan sektor mana nak dibuka dan sebagainya. Pertamanya tidak ada textbook yang boleh membantu kita. Saya mengakui bahawa tidak semuanya perfect. Kami umpamanya saya terlibat dalam Majlis Tindakan Ekonomi. Of course, every time ada syarat-syarat pergerakan ataupun penutupan yang ketat ini, our majlis yang basically akan first to try to lift the view that this is need to be adjusted dan sebagainya. Jadi maksudnya umpamanya bila kita meletakkan konsep sektor utama, kita ada saya secara ahli ekonomi saya ada pandangan yang berbeza because how do you define utama? Dan saya lebih cenderung kepada melihat semua sektor utama. Saya lebih cenderung melihat kepada untuk sektor-sektor yang mungkin kita tafsirkan dia terdedah kepada COVID itu yang sepatutnya. Jadi memang ada perbezaan pandangan di situ. Memang ada kadang-kadang nampak kelakar juga. Orang contohnya kata boleh naik kereta 2 orang, boleh naik kereta 3, tapi dekat rumah boleh duduk 4 orang sama. Jadi kita kena faham apa dia sebenarnya mungkin. Saya kira beginilah. The spirit ialah untuk matlamat utama mengurangkan COVID, dan pergerakan manusia yang biasa. Kalau kita biasa itu
That is actually where the worries are. Dan saya mengakui ada kadang-kadang yang kita rasa this is too much ataupun this is not right. Of course, people start to measure. Dia kata, oh sekarang sukan dah boleh, kenapa dekat surau tak boleh umpamanya. Saya mengakui bahawa bukan mudah sebenarnya, tetapi setidaknya yang saya perhatikan ialah bila mana suara-suara ini diangkat. My office terutamanya sekarang ni, we engage a lot. Saya bercakap dengan Persatuan Penjaga Pasar Malam dan saya bercakap dengan pengendali tadika, dengan pemilik restoran. We are on the ground. Jadi bila mana ada isu-isu ni, of course, itulah kita sebagai saluran, we become in a very positive spirit. Bila kami duduk berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara, dia ada jawatankuasa bersama antara MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang banyak menumpu kepada MCO, PKP semua ni, SOP, dan juga Majlis Tindakan Ekonomi. So we work together. Dalam perbincangan, we are very open. Kita sedia maklum ada pandangan-pandangan yang berbeza, but kita akhirnya bersetuju kepada satu keputusan bersama. Dan bagi saya, ada plusnya tapi no doubt. Mana ada kerajaan yang pernah ada pengalaman untuk mengarahkan syarikat-syarikat perniagaan dan rakyatnya tidak bekerja ataupun menghentikan perniagaan. This is tidak ada dalam mana-mana kitab ekonomi ini. There is no such thing. Kalau berlaku dulu pun mungkin industri yang dianggap sunset. Sunset ni maksudnya dia mungkin buat kasut dah tak kompetitif, akhirnya dia pergi ke Vietnam, katakan contohlah ya. Tetapi tidak pernah secara besar-besaran kita terpaksa membuat keputusan untuk tutup here and there. Dan apa yang kita harapkan hari ini sebenarnya sebahagian besar telah dibuka semula. Kita tengok pelonggaran dan kita tampak juga data-data yang dilaporkan begitu. Dan apa yang kita harapkan ialah dengan adanya vaksin yang roll out vaccination ni, saya haraplah, kita berharap, tak ada siapa boleh bagi jaminan, tetapi sekiranya usaha itu berkesan, saya jangka ekonomi itu dia akan immediately reverse. Saya meneliti data-data ni. MCO umpamanya, you tengok data, contohnya number of contohnya hotel, katakan accommodation of hotel, memang nampak bergerak seiring dengan buka dia naik, tutup dia jatuh, memang nampak. Jadi berarti that one is tidak ada kerahsiaan di situ ya, bila kita tutup. Dan tapi satu yang menarik berbanding dengan tahun lepas dan sekarang, is so obvious, kita nampak bahawa banyak yang telah buat adjustment, go digital. Bilangan pekerja-pekerja yang mendaftar dalam konteks gigs lah gitu ya, telah meningkat dari, kalau mengikut laporan yang saya tengok, 300,000 2019 kepada hampir 600,000. Tapi not everybody, kita pun tak mau bangga sangat kalau semua anak muda kena jadi Panda dan Grab ni. That is not the kind of gig yang kita nak. Jadi, tapi setidaknya sementara. Dan saya tengok hari ni orang jual lemang pun boleh jual, orang jual durian pun boleh jual dekat Shopee, Lazada. You cannot imagine that before. Jadi hari ni people are making adjustment. Dalam hampir setahun ni kita berusaha dengan COVID dan pelbagai instrumen diperkenalkan. Dalam rangka itu, apa yang Tasri rasa kalau reflect semula yang it's not working, perkara yang tidak berfungsi atau tidak berlaku, dan problem masalah itu terletak di mana? Kan dalam ini mungkin Tasri boleh kaitkan dengan gerak ke depan, resetting bagaimana yang perlu dilakukan? Dia dalam konteks menangani krisis, konteks immediate, near term ya. Saya ambil contoh lah, bila kita nak memberi bantuan sara hidup semua tu, isu yang pertama, I think everybody accepted this, iaitu isu data. Malaysia tidak mempunyai satu sistem data yang komprehensif, sepunya dan boleh dicapai dengan cepat dan up to date. Jadi, if you take that alone, is enough untuk menjadi masalah kepada siapa yang patut terima bantuan ini. Malahan nak mengenal pasti siapa pemandu taksi, pemandu beca, umpamanya di Melaka pun kadang-kadang ada yang berdaftar dengan persatuan, ada yang tidak berdaftar dan sebagainya. Jadi kita juga negara yang uniquely, kita ada sektor informal yang besar. Informal ni maksudnya contohnya penjaga jalan, katakan
ataupun orang yang berniaga tetapi tidak mendaftar. Jadi ini satu pengajaran kepada kita. Rata-rata orang Malaysia ni dia kata kalau nak mendaftar yang paling dia takut dia kata dia kena bayar cukai. Tapi akhirnya kita dapati sebenarnya saya agak lebih baiklah kita semua mendaftar dengan elok dan sebagainya supaya kita bukan saja dalam konteks nak bayar bantuan tetapi dalam konteks-konteks lain juga perlu dicapai. Contoh satu lagi. Kita ada Perkeso. Perkeso ni adalah dia memberi maksudnya perlindungan sosial kepada pekerja, which is very good. Kita ada employment insurance, maksudnya insurance kepada orang yang hilang pekerjaan. Ada. Tapi bila saya tanya, banyak rakyat Malaysia tak tahu. Dan yang lebih merisaukan ialah daripada 15 juta pekerja workforce, bukan penduduk, workforce, tenaga buruh kita 15 juta itu, hanya 7 juta lebih saja yang mendaftar dengan Perkeso. Kalau saya nak beritahu, mungkin banyak yang tak tahu sini, Perkeso ni, kalau kita mencarum, jumlah dia kecil saja, mencarum berapa ringgit saja. Kalau kita hilang pekerjaan dengan sebab yang munasabah, kalau kita mencuri tak betul lah, tapi hilang dalam konteks ini. Bulan pertama, kita akan dapat bayaran gaji 80%. Bulan kedua, ketiga, keempat, begitu, dan 3 bulan itu, 50% gaji kita dia bayar. Dan kemudian 30% sampai 9 bulan. Jadi cuba bayangkan, 9 bulan kita dapat bayaran so-called insurance. Tapi berapa ramai orang yang mencarum untuk insurans itu? Kerana berapa ringgit tak mau bayar setiap bulan, sekarang kita mengenai insurans ni, dia pelindungan sosial gini, memanglah ambil orang kata, macam kita ada insurans kereta lah. Ish, mahalnya, buat apa ni bayar? Insurans ni unik dalam ekonomi. Produk yang kita beli kalau boleh tak mau guna. Tapi kalau berlaku kemalangan, masa itulah kita sebut, Allah, kalau ada insurans nasib baik. Jadi ini antara permasalahan yang kita nampak berlaku dalam negara kita, data, perlindungan sosial dan sistem perlindungan sosial kita yang agak overlaps. Merata-rata semua kementerian, terdapat hampir 20 kementerian yang mempunyai program-program bersifat bantuan perlindungan sosial dan jumlahnya mungkin hampir 190 program. Niat membantu bagus, tapi membantu pun kena kaedah yang betul. Kalau kita bertindih, akhirnya apa jadi? Orang ini dapat 5 guni beras, orang ini tak dapat apa. Sebab dia ni 5 kementerian pergi ke dia. Jadi kita kena komprehensif, systemize kita punya sistem bantuan sosial. Kerajaan Malaysia, kerajaan yang bagi saya lah, bukan kerajaan hari ini, saya kata semenjak dah daripada zaman kerajaan Datuk Seri Najib, Dr. Mahathir semua dulu. Kita kerajaan yang generous, kita bagi bantuan. Tapi masalahnya kaedah pemberian bantuan itu tidak kemas. Dan akhirnya dia bertindih-tindih, dan akhirnya ada yang kata banyak dapat, ada yang kata saya tak dapat apa. Datang Mr. UNICEF, pergi tanya orang yang tak dapat. Orang tu pun kata, saya tak dapat apa. Sedangkan 20 juta rakyat Malaysia dapat bantuan. Dan timbullah satu yang Mr. UNICEF jumpa orang yang tak dapat bantuan. Tajuk ni kita, rakyat miskin Tegar tidak terima bantuan. Maka rakyat Malaysia pun WhatsApp viral mata-kata. Sedangkan 20 juta rakyat menerima bantuan, tak di... Satu lagi isu yang agak hangat akhir-akhir ni, dan saya rasa ini bukan isu baru tadi. Sejak merdeka lagi kita hadapi isu ini, iaitu masalah kartel dalam production, pengedaran bahan tertentu, di pemakanan dan juga pertanian dan sebagainya, dan komoditi. Adakah dalam konteks resetting yang kita bicarakan sekarang ni, perkara ni dia ambil kira bagaimana untuk mencegah? Dr. Asri menyebut tentang resetting ini, I can share a bit lah. Saya, pasukan saya sedang buat beberapa, maksudnya kind of melihat kepada what that we learn from the crisis, observe apa yang berlaku dan what that we learn, dan akhirnya apa dia so-called langkah-langkah untuk reset. Itu istilah yang kita guna sekarang ni lah, reset balik. Maksudnya bukan tak ada, tapi susun semula. Jadi Dr. Asri menyebut tentang isu sebenarnya mudah cerita monopolistik lah. Maksudnya monopoli ini bukan saja satu, tapi kalau ada 5 atau 20 bergabung pun jadi satu juga. Jadi pertama, let's put the economics right.
There is no such thing to say monopolistik bagus tak bagus. Sebenarnya tidak. Dalam keadaan-keadaan tertentu, sektor-sektor tertentu, produk dan perkhidmatan tertentu, kita mungkin perlu monopolistik. Ya, contohnya kalau pembekalan utility, TNB contohnya. Dalam konteks barangan-barangan yang lebih strategik, contohnya pembekalan senjata. Kita tak maulah ada 100 syarikat bekalan senjata. Mungkin ada 2-3, itu monopolistik. Strategik dalam konteks contohnya yang selalu didebat tentang isu beras, katakan. Jadi beras ni, orang Malaysia ni kalau 3 hari tak jumpa nasi, dia pengsan ni. Jadi itu dianggap makanan sektor strategik. Mungkin itu sebab kenapa perlu ada a little monopolistik. Tetapi secara umum, produk yang umum, produk biasa, ya, we do not want to see monopolistik. Kenapa kita tak mau monopolistik? Kerana monopolistik ini dia boleh bermain dengan harga. Jadi ini yang kita tak mau. Maksudnya dia kontrol dan dia sengaja. Kalau dalam kadang-kadang berlaku dalam konteks, kadang-kadang kita kata pencatutan profiteering. Dia ada supply tu 4-5 orang saja ada, dan mereka hot simpan, sorok lah. Kalau dulu masa saya sekolah rendah tu kan anti sorok. Dia sorok supaya harga tu naik. Dia sorok gula katakan, dia sorok emas katakan. Jadi berarti dalam secara umum default ni maksudnya umum lah. Tolak tepi yang strategik, tolak tepi yang utility tadi. Secara umumnya yang kita perlukan adalah persaingan yang adil dan sihat. Itu tepat. Persaingan yang adil dan sihat akan menghasilkan harga yang adil. Saya cenderung untuk mengajak keluar daripada harga yang murah. Murah is not right. Adil is right. Jadi kita perlu kepada harga yang adil. Jadi berarti dalam konteks harga, dalam konteks bekalan, bila mana ada persaingan yang lebih banyak dan kita berkemungkinan menyaksikan harga yang lebih adil. Jadi berarti kita akan merasa lebih terlindung lah. Maksudnya kita sebagai pengguna merasakan wang kita dibelanjakan dan harga yang kita bayar itu adalah harga yang adil, fair kepada orang itu. Harga ni kita jangan kacau sangat. Kalau kita kacau sangat, dia akan distort, dia akan terganggu dari segi bekalan, dari segi aktiviti dan sebagainya. Jadi memang betul bagi saya dalam konteks resetting, you are right. One of the dimension kita lihat ialah isu persaingan, competitiveness. Dan sebaiknya setiap industri dia ada tahap persaingan yang tersendiri. Not to say banyak itu mesti bagus. Tetapi kalau ada banyak sebenarnya lebih baik. Kalau kita tengoklah di mana-mana pun, kalau kita tengok dekat mana orang jual kuih muih, kalau kat kawasan saya di Bangi itu, di situ ramai orang yang bagus. Banyak pilihan, harga pun berpatutan. Ya, jadi berarti we want that kind of culture, persaingan yang adil, tidak ada kuasa monopolistik yang abusive, dan juga akhirnya dia sihat. Maksudnya dia juga boleh meningkatkan lagi produktiviti sesebuah ataupun satu sektor dan aktiviti. Gerak ke depan ni soalan akhir. Saya memandangkan tersi menyentuh produktiviti. Saya ingin pergi ke situ sebab kita tahu gerak ke depan dengan pelbagai polisi yang kerajaan buat, kita juga satu perkara yang jadi kunci pada pertumbuhan ekonomi ialah produktiviti. Macam mana kita nak pastikan produktiviti kita berada di tahap yang berbeza berbanding dengan sebelum ini? Mudah cerita. Kalau zaman 60-an, 70-an, produktiviti adalah pangan, badan yang sihat, ada tanah banyak, ada hasil bumi banyak. Hari ini kita telah berganjak. Banyak yang mungkin dengar tentang revolusi industri keempat ataupun ekonomi digital. Kebetulan hari ini yang Bapak PM melancarkan My Digital. Sebenarnya landasan penciptaan kekayaan telah berubah. Ini semua orang kena ambil maklum. Dan keupayaan untuk mencipta kekayaan, mendapat pendapatan itu telah berbeza. Kalau hari ini umpamanya, kalaulah saudara asli mungkin ada keupayaan untuk baca X-ray. Dulu baca X-ray di Malaysia. Hari ini boleh baca X-ray doktor yang ambil dekat California ataupun di Australia. Because digital economy telah boleh cross sepadan begitu. Jadi maksudnya di mana kita berada tidak menentukan segala-galanya. Jadi berarti kemajuan digital teknologi bagi saya lah,
kalau resetting yang penting untuk Malaysia, semua daripada micro enterprise, katalah tukang jahit sekalipun, yang buat keripik sekalipun, all the way kepada pertengahan dan atas, bagi saya ialah kita kena membolehkan setiap peringkat itu berupaya untuk apply teknologi yang baru. Ya, bukan mesti tahu. Contohnya katalah petani selama ni siram baja dengan tangan. Hari ini mungkin ada 5 anak muda datang menyediakan perkhidmatan penyiraman baja dengan drone. Jadi boleh dibantu. Bukan Pak Tani itu yang kena buat. Jadi kita kena sedia. Hari ini kita bercakap tentang e-commerce, jual barang dengan, bukan e-commerce ni ada yang complicated, ada yang mudah, yang mudah je WhatsApp je. Jadi berarti mungkin, tapi kalau kita tanya semua orang umur 60-70 tahun, dia tak tahu nak buat tu. Macam mana nak dapat bayaran ni, dia kata. Jadi kemungkinan anak-anak muda yang ada ni boleh menyediakan perkhidmatan. Saya dah dapat tahu ada satu anak muda yang memperkenalkan apps. Kalau di bandar kita tahu Panda, Grab. Jadi di kawasan-kawasan yang kampung-kampung sikit tak banyak. Jadi dia buat sendiri. Jadi berarti setidaknya di daerah tu dia punya apps dia guna pakai. Jadi penciptaan pekerjaan boleh berlaku di mana-mana, boleh berlaku di mana sahaja. Dan work from home is no longer pilihan ataupun jangan dipandang rendah. Saya dah bertemu dengan ramai orang yang boleh beroperasi dalam digital ni, work from home and they make a very good income. Malah ada yang kata I'm going to work from home forever. Jadi jangan main-main dengan perubahan lanskap. Mungkin next time kalau MPN nak buat, kita bincanglah tentang lanskap ekonomi baharu ni. Setidaknya nak menutup ni, saya rasa lah kalau kita kata resetting, every one of us, yang mana yang tak mampu tak buat, kerajaan kena bantu untuk mereka reset cara mereka. Mungkin pergi tangkap ikan, kalau nelayan katakan, kalau dulu kita kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Di Jepun nelayan tak ada dah, tak ada kais pagi, sebab bila dia keluar, dia tahu ikan tu ada di situ. Dia guna all the sensor and satellite. Jadi bukanlah kata macam campak ada tak ada gitu, tak ada. Jadi berarti risiko dan teknologi membolehkan. Jadi saya amat mengharapkanlah, bagi saya semua sektor ekonomi, kalau boleh kementerian-kementerian yang berkaitan pun kena letak ni agenda utama sebagai aplikasi teknologi baru digital ni. Dan this is the way productivity ditingkatkan, dan this is also the way mungkin pendapatan dapat ditingkatkan. Dan akhirnya isu apa tadi? Isu kemiskinan, isu cost of living, isu pengangguran mungkin boleh diselesaikan dengan cara yang begitu. Terima kasih banyak Tuan Sri atas pencerahan yang diberikan tadi. Dan saya fikir banyak pencerahan yang telah kita dapat. Semestinya aspek ekonomi ini banyak perkara seperti selain daripada pengangguran, diorang pendapatan, soal teknologi dan sebagainya. Bahas sedikit sebanyak hari ini Tuan Sri telah memperbetulkan beberapa kata maklumat yang salah berkenaan dengan data-data ekonomi yang secara terpilih yang jadi viral kepada masyarakat. Tersalah tafsir. Salah tafsir. Dan jadi sekian dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada dan waktu yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Sri. Sama-sama.